Kita dah selesai berkaitan dengan kelebihan puasa. Lebih-lebih lagi puasa Ramadan. Kerana kita tak lama dah ni. Dah masuk Syaban dah masuk Hari ni dah masuk dah. Baru masuk. Rejab dah habis dah. Maknanya bulan terakhir dah. Lepas ni Ramadan dah. Dan kita dah bincang sikit berkaitan dengan faedah-faedah dia. Faedah i'tikaf. Yang terakhir faedah i'tikaf, iaitu ketika puasa tu, ketika Ramadan tu, usahakan diri kita untuk i'tikaf di masjid. Walaupun tak buat apa-apa sekalipun, duduk saja. Duduk saja je sekalipun, usahakan. Lebih-lebih lagi i'tikaf, sekali dengan baca Quran, sekali dengan sembahyang dan sebagainya, itu lagi baguslah. Masuk kita malam Al-Qadar. Sedikit kelebihan malam Al-Qadar. Ya, betul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan tiada tertentu kelebihannya itu dengan orang yang melihat akan dia jua. Bagus. Awal-awal lagi bagus dah. Dia kata, tiada tertentu kelebihannya. Kelebihan malam Al-Qadar ni bukan dengan siapa yang melihat akan dia. Bukan tahu bila malam Al-Qadar, maka hebatlah dia, dapatlah dia kelebihan. Bukan tu kelebihannya. Tetapi hasil kelebihannya itu bagi barang siapa yang menghidupkan dia. Dan jikalau tiada ia melihat akan dia sekalipun. Bagus ni. Ni dia teguran. Kita ni kadang-kadang dalam masalah malam Al-Qadar lah, kita sibuk dengan bila malam Al-Qadar, dan kita cuba mencari bila malam Al-Qadar, dan kita tahu pada malam itu adalah malam Al-Qadar. Itu kita. Sedangkan kelebihannya bukan pada tahu, kelebihannya pada amal walaupun tak tahu. Dan tiada tertentu kelebihannya itu dengan orang yang melihat akan dia jua. Tak ada lebih pun tahu bila malam Al-Qadar. Tetapi hasil kelebihan tu malam Al-Qadar dapat bagi barang siapa yang menghidupkan dia, yang mengibadah malam tu. Jikalau tiada ia melihat akan dia sekalipun, walaupun dia tak tahu bila, tapi dia mengibadah malam tu, maka itulah yang mendapat kelebihan. Bukannya dapat tahu malam itu adalah malam Al-Qadar, tapi tak pun beribadah malam tu, tak guna. Biasa tahu pagi itulah. 65 bersurat. Nampak duk cari-cari 65 tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daripada atas. Jadi dapat kita faham kat sini. Saya perasanlah dulu-dulu kita sibuk duduk mencari tanda tu, tanda malam Al-Qadar. Tapi malam tu dia tak ibadah pun. Cari tanda tu, dapat tanda tu, dia biasanya tanda tu jarang dapat ketika berlaku malam Al-Qadar, dan ada tanda-tandanya dia jumpa, dia nampak. Itu jarang berlaku. Biasanya tanda tu dapat tahu bila esok tu, kan? Jadi buat apa? Buat apa? Pagi tu tahu, Allah begini, tengok tahulah. Tengok dengan suasananya, sejuk lah, itulah, inilah. Tak berapa cahaya matahari, tak berapa nak ada sangat. Mesej lah, masuk dalam status. Semalam tu malam Al-Qadar. Sebab malam ni cukup tanda-tanda. Malam yang ganjil, semalam tu ganjil, semalam tu sejuk. Sejuk mananya? Dia bukan selimut dengan, dia bukan ambil selimut biasa, ambil toto selimutnya.
Dia dapat tahu pada keesokan harinya. Maka berbanggalah dia dengan mengetahui semalam adalah malam Al-Qadar. Buat apa? Kawan ni dia tak kira bila-bila, dia ibadah je. Pagi esok baru dapat tahu. Yang ni yang kita nak. Walaupun pagi esok tengok, semalam malam Qadar. Tak kisahlah bila-bila pun. Dia pun ibadah malam tu. Lebih baik lah daripada tahu esokkan hari tu. Sebab orang yang dapat malam Al-Qadar ni, dia dah ada dua keadaan. Pertama, dia tahu bila malam Al-Qadar dan dia dapat kelebihannya dengan beribadah. Satu lagi, dia tahu malam Al-Qadar, dia dapat kelebihan dengan beribadah dan dia menyaksikan malam Al-Qadar. Dia kalau ikut malam Al-Qadar ni, dia empat golongan. Yang pertama, dia tahu bila malam Al-Qadar berlaku. Dia tahu bila berlaku. Dia tahu tu bila dah berlaku lah baru dia tahu. Sebab malam Al-Qadar ni dirahsiakan. Jadi macam mana nak tahu? Dah nama rahsia. Jadi bila dapat tahu? Bila dah berlaku lah. Ni satu, golongan pertama. Golongan kedua, dia dapat kelebihan malam Al-Qadar. Walaupun dia tak tahu malam tu malam Al-Qadar. Dia main ibadah je. Kalau dia beribadah 30 hari bulan Ramadan, 30 hari direct, ataupun paling kurang pun 10 hari direct, ataupun 10 hari terakhir, ataupun paling kurang pun 10 hari terakhir dan hari-hari yang ganjil, malam-malam yang ganjil, maka garanti dia dapat. Walaupun dia tak nampak, walaupun dia tak tahu bila. Jenis yang ketiga, dia dapat tahu malam Al-Qadar dan dia dapat beribadah pada malam tu, dia dapat kelebihan. Yang keempat, dia tahu malam tu malam Al-Qadar, dia jumpalah, dia tahu. Dia dapat kelebihan malam Al-Qadar sebab dia beribadah dan dia dapat menyaksikan malam Al-Qadar. Itu yang hebat sekali lah. Dia dapat menyaksikan. Dia dapat tengok langit tu terbuka. Kata Imam Ghazali kata, malam sebenarnya malam Al-Qadar, dia langit akan terbuka. Langit tu akan terbuka. Cuma manusia tak sedar dan tak nampak. Sebab banyaknya syaitan-syaitan berkeliling atas hati manusia. Dia tak buat apa, dia keliling je dekat hati manusia tu. Jadi anak Adam, kita semua tak dapat tengok. Dulu langit tu terbuka. Maksud terbuka tu nampak. Terbuka. Dan jin dapat pergi naik sampai ke Lauh Mahfuz. Boleh naik. Tengok suratan. Tengok catatan. Apa yang nak berlaku. Ada yang boleh naik. Jin boleh naik. Kemudian apabila lahirnya Nabi Isa, ditutup dan langit pertama aja yang masih lagi jin boleh pergi. Tak boleh dah, tak boleh naik dah. Tapi boleh dengar malaikat duk bercakap. Malaikat boleh naik, jin tak boleh. Malaikat boleh, masa tu jin boleh dengar lagi sebab masuk naik langit pertama. Boleh naik langit pertama. Boleh dengar jin duk bercakap, malaikat duk bercakap. Oh, esok berlaku begini-begini, esok berlaku begini-begini. Sebab apa yang berlaku telah tercatat di Lauh Mahfuz. Semua telah tercatat. Yang mana dizahirkan di Lauh Mahfuz tadi tu pada malam Al-Qadar. Nanti kita akan bahas sebab tu nanti. Takdir manusia, makhluk semua dah ada waktu tu, dah tertulis apa yang terjadi. Jadi malaikat akan ambil kat situ lah. Oh, hari ni apa jadi, dia akan ambil, nak turunkan hujan, dia akan ambil kat situ. Dia pergi turunkan hujan. Macam tu lah. Pada catatan malaikat tu. Dekat Lauh Mahfuz. Satu tempat yang terpelihara. Papan yang terpelihara. Lauh Mahfuz. Kemudian, bila lahir Nabi SAW, tak boleh dah. Langsung tutup semua. Langit semua tak nampak dah. Dan langit itu akan terbuka pada malam Al-Qadar. Tapi oleh kerana banyaknya syaitan-syaitan mengelilingi hati anak Adam, maka tak nampak. Dan bagi orang yang Allah bagi kelebihan, pada malam Al-Qadar, dia akan nampak. Wallahualam, nampak langit terbuka tu macam mana. Tengok. Macam mana, tak tahulah. Itu yang ada istilah langit terbuka tu kan.
Langit terbuka, boleh nampak, boleh menyaksikan. Kalau kita tengok kisah-kisah para salafus soleh dulu 300 tahun pertama hijrah, memang ada kisah-kisah wali-wali lah. Dia nampak malaikat tawaf di atas kepala dekat Masjidil Haram. Masjid Haram, dia tawaf, dia nampak ada malaikat tawaf tapi kat atas. Tak tahu nak cakap macam mana. Sebab di atas Masjidil Haram ada Baitul Ma'mur. Straight naik ke atas. Yang mana kata ulama, jika kita naik ke Baitul Ma'mur tu, langit dia duduk kat langit ketujuh. Baitul Ma'mur adalah kiblat ataupun Kaabah penduduk langit. Penduduk langit dia akan beribadah di situ. Langit ketujuh ada satu macam Kaabah, namanya Baitul Ma'mur. Dia beribadah kat situ. Ulama kata kalau kita naik kat situ, kita bawa batu sebiji, kita naik, lepas tu kita jatuhkan. Kita duduk tepi Baitul Ma'mur tu, kita jatuhkan. Dia akan jatuh betul-betul atas Kaabah. Nak bagi tahu straight ke atas. Dan itulah nak boleh nampak. Macam mana nak nampak langit ketujuh? Allahualam. Tak pernah nampak. Tapi ada orang-orang yang nampak langit tu terbuka. Dia nampaklah penduduk langit. Kita tak nampak penduduk langit. Macam mana nak tengok langit ni nak naik, yang orang mendakwa, angkasawan mendakwa naik langit, naik ke langit. Itu sebenarnya bukan langit. Itu masih lagi dunia. Sebab langit ni perjalanannya 500 tahun perjalanan. Dan ada malaikat jaga. Nama malaikat tu Ismail. Malaikat Ismail. Ketika Isra' dan Mi'raj, ini masih lagi musim-musim Isra' dan Mi'raj kan. Ketika itulah Nabi naik sampai langit pertama. Naik nak pergi itu 500 tahun perjalanan. Mana ada orang boleh naik? Habis yang duduk dekat atas kata duduk dah naik ke langit dan naik itu masih lagi dunia sebenarnya. Dia belum lagi langit. Tapi kita dah panggil langit sebab jauh sangat. Kita panggil langit. Sebenarnya belum langit lagi tu. Langit pertama pun tak masuk lagi. Nak masuk langit pertama tu, daripada bumi nak naik langit pertama 500 tahun perjalanan. Lepas tu kena ketuk pintu lagi, ada pintu. Kemudian malaikat Ismail buka. Ismail tu bukan Nabi Ismail, malaikat nama Ismail. Dia tanya, apa hal? Ada cakap malaikat, nak apa? Sebab apa? Jibril pun bawa Nabi pun kena tanya. Jibril, ketua malaikat pun kena tanya. Ini tempat aku, apa hal ni? Nak pergi mana ni? Bawa Rasul akhir zaman. Oh, telah dibangkitkan. Okey. Dia tak tahu, dia kerja jaga pintu tu je. Oh, telah dibangkitkan masa zaman Nabi naik ke Isra' Mi'raj. Naik lagi, jumpa lagi satu pintu setelah 500 tahun perjalanan. Malaikat Ismail juga. Tanya lagi. Nak apa ni? Telah dibangkitkan. Malaikat yang lain pula. Telah dibangkitkan. Oh, telah dibangkitkan nanti yang Rasul akhir zaman. Oh, dia buka. Sampai langit yang ketujuh. Sampai mustawa. Jadi boleh nampak. Tahulah. Baca lagi. Jadi yang kita nak adalah beribadah pada malam tu, walaupun tak tahu pun tak apalah. Kalau dapat rezeki, tahu. Bila tahu tu, macam mana? Adalah kalau kita tengok kisah-kisah orang yang jumpa pokok kelapa tunduk. Pokok kelapa tu tunduk. Dia nampak sujud. Kadang-kadang dia tak perasan. Kan kisah yang terkenal tu kan. Kisah tu berlaku kat Kelantan. Wali-wali kat dulu-dulu lah, kisah dulu. Dia pergi ke telaga nak ambil uduk, nak ibadah macam biasa. Ambil dia punya tuala good morning tu. Kan orang dulu kan suka letak tuala yang tu kan untuk lalap muka apa kan. Kita panggil tuala good morning tu lah. Letak kat tepi telaga tu. So ambil uduk sebab dia lagi nak sejuk kan. Lepas tu terlupa ambil. Esok ibadah. Esok mana ke tuala aku? Oh, tinggal tepi telaga. Pergi, tak ada. Mana? Tengok Nuh atas pokok kelapa. Dia tak perasan pokok kelapa tu duduk gitu semasa tu. Dia tak perasan. Tapi malam tu dia buat apa? Masa tu standard lah. Kalau aku tahu. Doa kalau aku tahu lah. Kalau aku tahu. Memang direct sembahyang tak berhenti lah. Kalau aku tahu masa tu. Tak guna. Lepas tu. Lepas dah. Ada orang jumpa macam-macam. Pergi. Dia duduk tepi laut. Lepas tu
dia entah macam mana, entah boleh cerita tu, dia duduk, dia pergi tepi laut. Kemudian dia mungkin ambil uduk dengan air laut ke apa, air laut tak masin. Air laut jadi tawar. Esok tu rasa baru masin. Itu antara perkara-perkara yang berlaku lah. Apa lagi? Tengok air beku. Pergi-pergi nak ambil air, tengok beku. Orang cakap memanglah beku, buku petak ais. Bukan. Dalam toilet beku. Itu biasa yang berlaku. Tahi bintang berguguran. Maksudnya tahi bintang. Jangan kita minta doa lah. Macam orang putih tengok tahi bintang, make a wish. Make a wish apa benda ni? Tahu sebab apa? Sebab apa kata bukan tempat nak minta doa waktu tu? Sebab kalau bintang tu, tahi bintang tu, itu adalah malaikat duk baling, duk rejam syaitan. Kita minta doa apa? Syaitan kena rejam. Baguslah, alhamdulillah, kejam lagi. Biar syaitan kena rejam. Sebab dia nak naik, dia kena rejam. Dia kena baling dengan bintang oleh malaikat. Tapi kalau kita tengok dalam cerita-cerita kan, dia minta doa waktu tu. Dia berdoa. Okey, mudah-mudahan makbul. Minta dengan syaitan ke apa? Tahulah kita ni, ikut je orang putih buat apa. Kadang-kadang jumpa orang kacak, orang yang sangat kacak, berjubah putih, bercahaya tubuhnya. Ada. Malam tu sunyi sepi. Sunyi sepi. Rasa macam tak dengar benda pun tak dengar. Ada. Malam Al-Qadar tu, antara tanda-tanda. Bau yang sangat wangi. Wangi sangat bau. Dan sebagainya lah, banyaklah. Dan perkara-perkara tu kita tak disuruh untuk cari. Tak disuruh untuk cari pun. Kalau terjumpa, jumpalah. Sebab itu tak ada kelebihan pun. Air laut jadi beku sekali pun tak ada kelebihan pun. Tak ada apa. Bau wangi pun tak ada kelebihan pun. Yang kelebihannya ibadah malam tu walaupun air tak beku-beku. Yang kita nak tu. Kita ni kadang-kadang. Jadi ibadah aja pada malam untuk dapat malam Al-Qadar. Okay. Bahkan hal orang yang melihat akan dia itu, terlebih agama apabila mendiri ia dengan wadhaifnya, dengan keperluannya. Jadi lebih-lebih lagi orang yang tahu dan dia beribadah pada malam tu, itu hebat, terbaik. Walaupun tak nampak langit terbuka, tapi janji dia dapat tahu. Dan dia kalau waktu tu banyakkan baca apa dia suruh baca ni. Nabi suruh baca, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nabi suruh baca banyak. Sebab Sayyidatina Aisyah tanya, kalau aku jumpa, kalau ternampak malam Al-Qadar nak baca apa? Baca doa tu banyak-banyak. Dan ibadah minta ampun dan jangan lupa, bukan untuk diri sendiri aja, jangan lupa keluarga. Jangan lupa doakan untuk keluarga. Sebab malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sunat bagi orang yang melihat akan dia, menyembunyikan dia daripada manusia. Ni, tapi kita tak macam tu lah. Jumpa, habis cerita kat orang. Sunat sorok. Sunat bagi manusia, kalau jumpa, jangan cerita dengan orang. Tapi kita, macam mana? Maksud jangan cerita tu, bukan jangan cerita ketika kejadian. Bukan, lepas pada tu jangan cerita. Ketika kejadian, kalau boleh cerita. Bagi tahu orang. Contohnya kalau kita jumpa malam Qadar, jangan lupa call saya. Saya dah tidur masa tu. Agaknya lah. Jangan masuk dalam WhatsApp. Oi, bangun. Telefon kawan-kawan. Bagilah masa untuk kawan-kawan dalam 10-15 minit. Lepas tu dah. Aku sibuk duk call orang, tahu-tahu subuh. Tahu-tahu subuh. Jangan gitu. Maksudnya, jangan. Kalau zaman sekarang ni, jangan. Jangan, kita makan seorang. Jangan makan seorang. Bagi-bagi yang sama. Lebih-lebih lagi zaman sekarang. Call kawan-kawan. Weh, malam ni. Aku jumpa malam ni. Bagi masa 15 minit untuk kawan-kawan. Lepas tu yang kita ibadah sendiri. Telefon keluarga. Masuk dalam grup WhatsApp. Masuk dalam semua lah. Tapi diorang biasanya kalau dah tidur juga. Pukul 3 pagi. Tidur juga.
Oh, hari ni aku telah jumpa, malam ni, sekarang saya jumpa. Maka ibadah masing-masing, minta doa masing-masing. Kalau yang penting-penting tu, adik-beradik ke, anak-anak ke, mak ayah ke, itu call terus. Call terus. Kejut dia sampai dia orang jaga. Dia dalam rumah tak payah cerita lah. Buka semua lampu. Jangan seorang pun tidur kalau jumpa. Tapi lepas pada tu jangan cerita dengan orang. Lepas tu delete lah status tu. Jangan cerita dengan orang. Jumpa tu. Sebab sunat sembunyikan. Dia sama macam mimpi jumpa Nabi lah. Kalau mimpi jumpa Nabi, jangan cerita dengan orang. Kecuali untuk nak bagi orang galakan. Galakan tak apa. Tapi jangan cerita dengan orang. Sunat menyembunyikan. Tapi kalau cerita tak berdosa. Sunat kan. Dan malam Lailatul Qadar, malam lagi, Lailah lagi kan. Malam Lailatul Qadar itu afdal daripada segala malam. Lebih baik daripada segala malam di dalam setahun. Nisbah pada hak kita. Pada kita, setahun ada 354. 354. Kalau ikut kalender kita lah, kalender Islam kita, 354. Kalau tak 365 tu masih kan, 354. Dalam 354 hari, ada satu malam yang dinamakan malam Al-Qadar. Satu malam tu, malam yang dinamakan Al-Qadar itu, dia lebih baik daripada malam-malam yang lain, yang 353 hari yang lain. Ya. Lebih baik. Tetapi kemudian daripada malam diperanakkan Nabi SAW. Tapi dari sudut turutan, malam yang Nabi lahir itu, maknya Siti Aminah melahirkan Nabi. Kalau nak bandingkan malam itu dengan malam Al-Qadar, malam itu lagi afdal. Cuba benda dah berlaku lah. Benda tak boleh nak ulang balik. Tak boleh nak pergi dah. Malam itu malam yang paling afdal. Kerana itulah kalau kita tengok riwayat-riwayat, banyak berlaku pada malam tu. Ada api di satu tempat, negara ataupun satu tempat, Majusi, orang sembah api, terpadam. Api itu tak pernah padam. Tak pernah padam, beribu tahun tak pernah padam. Maka dia menganggap api itu Tuhan. Maka disembah api itu. Yang mana api itu berasal daripada matahari juga. Asal-usul, matahari, Tuhan matahari. Tapi malam kelahiran Nabi, padam api itu. Lepas tu dihidupkan balik. Lepas tu kita bawa pergi mana? Tu kan? Larian obor. Apa tu? Olimpik lah. Kita bawa. Tahu tak? Yang Olimpik tu kan ada gambar obor tu. Dia bawa api tu daripada negara ke negara. Dia nak bagi tu, Tuhan aku ni. Respect sikit macam tu. Kita dah bawa larian obor. Cuma kita tak bawa lah api tu. Tapi menggunakan nama tu. Buatlah larian kesihatan ke apa. Kenapa nak obor? Kenapa nak? Itulah. Jadi, malam di Nabi lahir tu macam-macam jadi. Banyaklah kalau nak cerita tu. Itu lebih afdal daripada malam Al-Qadar. Cuma benda tu dah lepas. Tak boleh buat apa. Malam Al-Qadar masih lagi ada tiap-tiap tahun. Dan mengiringi malam Lailatul Qadar itu malam Mi'raj. Malam Isra' Mi'raj tu berbanding dengan malam Al-Qadar, lebih malam Al-Qadar lagi. Malam Mi'raj tu pun dah lepas. Bukan yang kita duk sambut 27 Rejab tu, bukan. Itu hari jadi dia, itu hari ulang-ulang tahun. Cuma Mi'raj ni ketika jadi tu. Maka ketika jadi tu, mana lagi besar? Malam Al-Qadar lagi besar pada malam Mi'raj. Tapi pada hak kita. Bagi Nabi lain, itu bagi kita. Okay? Kemudian malam Arafah. Masa tanya orang berkumpul kat Arafah, malam tu. Besar juga malam tu. Kita buat apa? Tak peduli pun malam Arafah. Kemudian malam Jumaat. Malam Jumaat pun. Kemudian malam Nisfu Sya'ban. Lagi 15 hari daripada sekarang. Ini adalah hari-hari kebesaran dalam agama kita. Kalau boleh, ambil cuti. Apply cuti. Siap-siap. Maksudnya awal tahun tu apply cuti dah. Bila nak apply cuti? Sebab apa? Nak ibadah. Sebab apa? Sebab dia malam yang ada kelebihan dalam agama kita. Bukan tiap-tiap malam ada kelebihan. Yang pertama,
Apa malam apa? Malam Al-Qadar. Yang kedua, malam Al-Qadar tak boleh nak ambil cuti sebab tak tahu bila. Kau nak ambil cuti, kena ambil cuti sebulan atau ambil 10 hari terakhir lah. Cuma kalau boleh ambil, mana tahu ambil 10 hari terakhir. 10 hari terakhir Ramadan ambil, 10 hari lepas Ramadan masuk bulan Syawal untuk raya. Jadi 20 hari cuti. Habis. Tak ada gaji bulan tu. Tapi kalau boleh, kalau dah ada duit, dah ada simpanan, buat apa, tak apalah. Kalau mampu. Kan saya cerita kan bulan lepas kan. Saya jumpa seorang tu, dia ambil cuti sebulan. Dia ambil cuti 40 hari, 40 hari. Masuk bulan Ramadan terus cuti, tanpa gaji. Lepas habis tu, balik tu, raya pula, dalam seminggu raya, lepas tu baru dia start kerja balik. Dia kumpul duit daripada bulan awal-awal lagi. Masuk bulan Syawal, dia dah kumpul lah. 200-300 bulan dia simpan. 200-300 bulan. Sampai nak masuk Ramadan, dia ambil duit tadi untuk dia belanja sikit, bagi anak bini dia, dia naik bas, pergi Selangor, pergi Shah Alam. Dia daripada Terengganu. Dah cerita dah, bulan lepas. Tiap-tiap tahun dia buat macam tu. Duduk dekat masjid Shah Alam, masjid negeri Shah Alam tu, duduk sampai lagi sehari nak, esok tu nak malam 30 tu baru dia balik. Maknanya dia hari ke-30 tu dia puasa dekat Terengganu balik, dia balik untuk raya dengan anak bini. Tinggal anak bini. Tinggal katil yang empuk, tinggal anak bini. Itu 2-3 hari pun tak boleh lah. Malam antara malam-malam Al-Qadar, pertama malam kelahiran Nabi kita, tapi itu benda dah lepas, itu nombor satu. Yang kedua malam Al-Qadar dari sudut kelebihan. Yang ketiga malam Mi'raj. Yang keempat malam Arafah. Malam Arafah ni, tengok tahun ni yang akan datang ni bila Arafah? Bila? Ambil cuti. Ibadah malam tu. Ada kelebihan besar tu. Kemudian malam Jumaat. Itu yang tok-tok kita dulu selalu duk buat baca Quran apa semua tu. Baca Yasin lah apalah. Buat tahlil, buat itu, buat ini. Sebab kalau seorang-seorang tak tahu buat kita. Sebab dia malam kelebihan yang besar. Tiap-tiap minggu ada malam Jumaat. Akhir sekali lekatlah baca Yasin. Lekatlah. Lepas tu ada orang tak mau kata jangan baca lah. Baca surah Kahfi. Konon Kahfi. Duk kagak kokak. Mula-mula seminggu 2 minggu tu tak baca dah. Yasin dah lekat mulut dah. Last sekali tak baca-baca pun. Yang kata nak baca Kahfi tu sekali 2 je, tak baca pun. Memanglah kalau ikut dari sudut kekuatan hadis, surah Kahfi lagi kuat daripada Yasin. Yasin pun ada juga. Tapi baca ke tak? Baik kita yang kita amal ni teruskan. Tok nenek kita tahu dah kita ni malah. Maka dia buat siap-siap. Kaedah tu. Kita ikut follow aja, settle. Tapi itulah. Malam Jumaat, ibadah malam Jumaat. Kemudian malam nisfu Sya'ban, ambil cuti. Untuk ni malam nisfu Sya'ban. Dan ada pun yang tinggal daripada segala malam, maka iaitu bersamaan sekaliannya. Selain daripada malam 5 malam tadi, semua sama aja, tak ada lebih pun. Itulah 5 malam kelebihan dalam agama kita. Sebab itulah malam kelahiran Nabi tu kita sambut. Sama juga. Geng-geng ni tak tahulah. Makin ramai pula tu. Macam-macam. Kenapa kita sambut? Sebab malam tu malam yang sangat bersejarah, malam yang besar, ada kelebihan. Jadi kita tak boleh dah nak duduk zaman malam Nabi lahir. Tak boleh dah lepas. Maka dapat ikut ulang tahun dia pun jadilah. Maka kita sambut. Sambut tu bukan sambut buat apa pun. Bukan joget-joget. Sambut baca. Ada kalau kuliah, ceramah. Ada baca selawat. Benda-benda baik aja. Sebab apa? Sebab tok nenek kita yang mulakan benda tu. Sebelum tu lagi. Kenapa? Dia tahu. Anak cucu dia bukan rajin. Malah. Tapi kalau buat ramai-ramai, kan jadi semangat. Dia buatlah macam program tu. Cuba buat seorang-seorang. Cuba malam Jumaat. Ada baca Yasin kat rumah? Tak ada harapan. Tapi kalau datang, dia semangat nak baca. Padahal bukan rajin sangat pun, kan? Dia tahu. Sebab tu di antaranya di Malaysia, tok nenek kita cerdik. Cerdik. Walaupun tak ada PhD. Cerdik. Cerdik. Dia tahu hakikat dia. Dia tahu inilah perang. Tengok anak. Tahu. Maka dia cuba buat supaya tak terasa benda tu. Itu akhir-akhir sekali jadi seolah-olah macam adat. Tapi adat yang baik. Jalan aja lah. Dan ada pun yang tinggal malam lain sama aja. Maka iaitu bersamaan sekaliannya. Sama aja. Tak ada kelebihan dah selain pada malam tadi. Sama aja. Dan ada pun pada hak Nabi SAW, maka yang terlebih afdalnya malam Mi'raj. Bagi Nabi, nombor 1, kita nombor 1 malam Nabi lahir. Nombor 2 malam Al-Qadar.
Nombor 3 malam Mi'raj. Itu dari sudut keturutan. Nombor 4 malam Jumaat. Nombor 4 malam Arafah. Nombor 5 malam Jumaat. Nombor 6 malam Nisfu Sya'ban. Lepas tu sama je malam-malam yang lain. Bagi Nabi kita, malam Mi'raj nombor 1. Malam Mi'raj nombor 1. Lebih lagi daripada malam dia lahir. Lebih lagi. Habis kan malam Nabi lahir kan nombor 1. Itu pada kita. Sebab lahirnya Rasul akhir zaman. Bagi kita itulah malam hebat. Bagi kita malam Mi'raj tu tak dapat apa. Sebab bukan kita yang Mi'raj. Bukan kita yang Isra' Mi'raj tu. Jadi malam tu ada kelebihan. Tapi bagi Nabi. Jadi bagi Nabi, malam Mi'raj nombor 1. Malam Mi'raj adalah nombor 1. Sebab apa? Kerana melihat ia padanya akan Tuhan Rabbul Alamin. Kebetulan lah, samalah dalam musim-musim Isra' Mi'raj ni. Kerana pada malam tu, Nabi melihat Allah pada malam tu. Maka dengan sebab tu malam tu malam yang paling besar. Kerana satu-satunya makhluk yang boleh melihat Tuhannya, melihat Allah ketika di atas dunia sebelum kiamat, bukan dalam syurga sebelum kiamat, hanya Nabi SAW, seorang sahaja. Nabi Adam sampai ke sudah tak boleh tengok Allah. Nabi Musa sampai pengsan-pengsan tak boleh tengok juga, tak dapat. Hanya Nabi SAW. Itu pun berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama kata Nabi melihat dengan basirah, dengan mata hati, bukan melihat dengan basar, mata lendai. Tapi sebahagian ulama kata, bukan ulama ni, sahabat pun khilaf kat situ. Sebahagian sahabat kata, Ibn Abbas mengatakan Nabi melihat Allah dengan mata lendai, mata ni, tanpa kaifiat. Bukan Nabi di atas langit, tapi bukannya Allah bertempat di langit. Dia panggil melihat tanpa kaifiat. Bukan Allah ada kat langit, lepas tu Nabi Isra' Mi'raj, maka Allah duduk kat arasnya di langit yang ke-7. Bukan gitu. Macam mana? Tunggu masuk syurga nanti. Kerana dalam syurga boleh melihat Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah penghuni syurga berseri-seri kepada Tuhannya ia melihat. Kata ulama, ayat ni jelas, bukan takwil-takwil dah. Memang boleh melihat Allah. Kerana setiap yang ada sah untuk dilihat. Kullu mawjud yusihu an yura. Setiap yang ada sah untuk lihat. Maksud sah tu boleh untuk lihat. Lihat tak lihat, nampak tak nampak, nombor 2. Tapi sah, boleh untuk dilihat. Janji ianya ada. Bunyi ada tak? Bunyi. Kita dengar mesti ada bunyi tak? Kalau tak ada bunyi macam mana kita nak dengar? Bunyian. Ada ke tak ada? Ada. Ada tak bunyi? Kipas berpusing. Pusing ada? Pusing. Pusing ada? Pagi-pagi ni ngatuk kau cerita. Pusing ada, kipas ada, mestilah ada. Tu kipas. Putih ada putih. Tu putih. Kipas, tu kipas. Lepas tu kita buka, pusing. Pusing ada pusing. Pusing ada atau tiada? Pusing mana ada? Pusing tak ada. Pusing tak ada. Kipas ada tu. Putih tu. Putih tu duduk mana? Dia menumpang kat kipas. Boleh tak? Ambil putih aja. Putih je buat keluar. Mana boleh? Macam manis lah. Manis ada tak manis? Manis. Ada. Kalau tak ada macam mana boleh rasa kat lidah? Gula ada gula. Gula ada. Boleh nampak biji mata. Pegang lagi. Manis letak kat lidah. Oh manis ada. Ada. Samalah. Kipas ada. Lampu ada lampu. Lampu ada. Lepas tu jatuh. Allah pecah. Pecah ada pecah. Pecah mana ada? Pusing tak ada. Pecah tak ada. Tapi dia, orang Melayu panggil sungguh. Ataupun amrun i'tibari. Benda yang faham dekat dalam kepala, tapi ianya tiada. Pecah mana ada? Berkecai ada berkecai. Mana ada? Bergolek ada golek. Bergolek mana ada? Buah kelapa ada? Ada. Jatuh ada jatuh. Buah kelapa jatuh. Jatuh ada jatuh. Jatuh mana ada? Dan bukan jatuh aja, pecah. Pecah pun tak ada. Tu kelapa. Kena ngaji lah tauhid lebih sikit. Ambil 2-3 slot. Ngaji sifat 20 baru ada benda-benda tu. Kalau tidak, tak jumpa. Kitab fiqh tak jumpa, kitab tasawuf tak jumpa. Kitab tauhid je tak jumpa. Itu pun tauhid sifat 20 lah. 3 serangkai pun tak jumpa benda tu. Kena ada lah. Baru kita tahu, oh gitu aku. Oh gitu. Ada dalam dunia ni. Ada yang ianya ada.
Dan ianya ada diri, ada zat. Adanya, jenis ada juga, tapi dia jenis menumpang. Dia tak ada diri, dia kena menumpang. Kalau tak menumpang, tak boleh. Macam kita pergi kedai nak beli manis, tapi tak nak gula. Manis je nak sekilo. Memang kena halau. Kau nampak itu pintu besar, kau keluar sekarang. Saya nak manis, gula tak mau, sekilo. Mana boleh. Manis tu menumpang. Tapi ada. Apa bukti ada? Dapat dicarap dengan panca indera lidah. Bila dicarap dengan panca indera lidah, maka ianya ada lah. Cuma, mana dia? Tu gula. Jadi maknanya ada dua jenis. Satu, ada yang ada diri, boleh pegang boleh ni. Ada yang kedua, dia tak ada diri, dia menumpang. Tapi dapat dikesan. Yang ketiga, dia tiada. Tapi sungguh. Dia tak ada, tapi sungguh. Tidak boleh dinafikan. Apa yang tiada ni? Yang tiada ni, tapi ianya sungguh. Yang jatuh, pusing. Panjang ada panjang? Pendek? Mana ada? Ada tak? Panjang pendek? Tak ada. Tapi sungguh tak? Kalau ianya panjang, besar. Kalau ianya besar, tidak dapat dinafikan, besar. Tapi ada tak besar? Mana ada? Kalau tunjuk, kena benda lain lah. Gemukmu ni gemuk lah. Mana ada gemuk? Tunjuk mana gemuk? Tunjuk ni tangan. Tunjuk ni muka. Gemuk mana ada? Tapi sungguh tak? Sungguh mu gemuk. Macam tu lah. Tapi dia tak ada. Dia ada dalam ni. Dia hanya ada dalam ni. Jadi, kita cerita tentang Mi'raj tu, dia termasuklah bab tauhid. Dia memang gitulah. Mi'raj ni dia akan masuk bab tauhid. Kalau tidak, dia jadi tak boleh nak faham. Jadi ketika Mi'raj, Nabi naik ke langit, berjumpa dengan Allah, bertemu dan melihat. Soalannya, boleh ke melihat Allah? Jadi tadi, setiap yang ada sah untuk dilihat. Allah ada tak? Ada, maka boleh lihat. Kenapa tak lihat? Allah tak bagi lihat. Bila lihat, adakah Allah itu di depan? Kita mengaji tu, kata-kata tu, kena ngaji juga. Mana boleh? Dah melihat, mesti ada kat depan. Maka bila depan bertempat dan berarah, berjihad. Adakah gitu? Tidak. Dia panggil melihat tanpa kaifiat. Melihat, tapi lihat tu tak sama macam makhluk. Macam mana? Macam mana tu? Tak ada macam. Lagu mana? Tak ada lagu. Habis tu tak ada habis. Nak tu masuk syurga nanti. Itu pun kalau Allah izinkan untuk melihat dia. Sebab ada orang masuk syurga pun tak dapat. Bagi orang yang beriman, tapi buat dosa banyak. Bukan orang beriman. Bagi orang yang kafir, orang yang tidak beriman, Allah bagi juga. Ada setengah ulama kata Allah bagi juga melihat dia sekali. Sebelum masuk neraka tu. Nikmat lazzatul kubra. Kata Imam Ghazali, nikmat yang terbesar dalam syurga adalah melihat Tuhan. Okey. Melihat tanpa kaifiat. Tak boleh nak cerita. Malah kalaulah, katalah ramai tengok. Kemudian nak cerita balik, sama-sama tak boleh cerita. Tak keluar. Kalau kita tak pernah tengok dinosaur, kita pergi tengok dinosaur, jumpa katalah dinosaur ada, tiba-tiba je selamat lagi satu telur dinosaur. Dekat zoo. Tiba-tiba lahirlah dinosaur tu. Wah, kita biasa terbayang-bayang gitu, tengok kartun je. Sekali kita pergi tengok. Wah, macam ni dinosaur tengok. Lepas tu kita balik, kita tanya kawan kita. Kau pernah tengok? Oh, aku tengok. Oh, rupanya begini. Boleh cerita tak? Tak pernah tengok. Bila tengok, balik-balik boleh cerita. Melihat Allah, sama-sama, balik tak boleh cerita. Sebab kalau boleh ceritanya, dia ada macam. Dia ada kaifiat. Oh, rupa-rupanya. Ada rupa. Allah tak ada rupa. Habis tu macam mana? Tak habis. Macam mana? Tak ada macam. Lagu mana? Tak ada lagu. Sebab itulah laisa kamitslihi syai'. Tak sama dengan sesuatu. Bila tak sama dengan sesuatu, bila kata macam tu ada macam, samalah dengan sesuatu. Sebab kalau kita nak kata sesuatu tu, kita kena tengok dulu, kena bayang dulu. Yang pernah kita tengok, baru kita boleh cerita. Tu sikitlah. Malah penduduk neraka pun sebahagian mengatakan, sebagai ulama kata dapat melihat Allah sekali. Kemudian masuk neraka. Dan azab neraka tadi sakit dah. Azab yang paling azab adalah rindu nak melihat balik. Itu orang kata penantian satu penyiksaan, kan? Mana lagi? Betul. Sehingga kan ada di padang mahsyar
Orang yang sedang menunggu terlalu lama tunggu nak bicara, tak bicara kat Padang Mahsyar. Sehingga kan ada yang kata, ya Allah, kalau aku masuk neraka ni, masuk terus lah. Tak larat nak tunggu dah. Tunggu tu lagi seksa daripada masuk. Dia rasa gitu. Bila masuk neraka lagi, dia lebih lagi. Nikmat yang paling lazat, kata Imam Ghazali, dalam syurga adalah melihat Tuhannya. Ada orang boleh sekali, ada orang boleh 2 kali, ada orang boleh 3 kali, ada orang boleh 10 kali, ada orang boleh tiap-tiap hari yang tertentu. Itu adalah nikmat. Ketika itu, nikmat syurga seolah-olah macam tak ada nikmat dah. Nikmat yang paling besar. Habis tu, kenapa orang kafir dapat melihat Allah juga? Kerana nak bagi dia seksa. Dah tengok sekali, rindu nak tengok sampai ke sudah tak boleh tengok. Maka dia sentiasa terseksa sampai bila-bila. Setengah ulama kata ada gitu, setengah ulama kata tak dapat tengok orang kafir. Setengah kata dapat tengok sebagai untuk menyiksa dia. Menyiksa. Tapi Nabi kita dapat khilaf ulama. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi melihat dengan mata hati, melihat Allah. Maksudnya bukan tengok betul lah, tengok dengan mata hati. Mata hati tu bukan tengok, kan? Tapi kata Ibn Abbas, tidak. Nabi melihat dengan basar. Sebab dalam kita hidup ni, kita melihat, dalam kita hidup, kita boleh tengok, istilah tengok daripada 2 aspek. Yang pertama dia panggil basar dengan mata lendai. Yang kedua dia panggil basirah dengan mata hati. Bila kita tengok banyaknya susu dalam teh kita, separuh susu, separuh teh, kita nampak apa? Nampak potong kaki. Nampak potong kaki kecil manis lah. Tapi apa yang nampak? Mata ni ke? Bukan, mata ni nampak susu dengan teh. Yang nampak Allah, muka dah berkerut, Allah, apa minum macam ni? Rindah. Kau baru tengok aje. Allah, ya janganlah. Apa pasal dia jadi gitu? Mata hati dia sedang melihat kecil manis. Sedang melihat. Itu dia panggil mata hati, melihat dengan basirah. Mata lendai ni nampak biasa, tapi mata hati. Tengok anak kita, umur 5 tahun. Seorang lagi umur 3 tahun. 2 orang anak kita. Seorang umur 5 tahun, seorang umur 3 tahun. Tengok TV, cerita main pedang-pedang. Dia ambil pisau. 2 orang, adik dengan kakak, main pisau kat dapur. Kita tengok apa? Kita nampak apa? Mata lendai nampak pisau. Nampak besi nipih. Mata hati nampak apa? Nampak tajam. Tajam tak boleh nampak dengan mata ni. Sebab tajam mana ada? Tajam ada tajam? Mana ada? Yang ada pisau. Tajam mana ada? Tu tajam, tu pisau. Tu besi. Tapi mata hati kita boleh melihat walaupun dia tak ada. Itu dia panggil basirah. Mata hati boleh melihat, Allah tajam. Janganlah. Tidak. Tajam je pun. Tapi mata hati tu nampak. Mata lendai tak nampak tajam. Macam tu api besar. Allah, dia tengok tu. Dia tengok dalam TV ke apa kan. Mata hati melihat api panas. Mata lendai nampak. Gitu aja kalau dalam TV. Tapi mata hati nampak. Jadi Nabi kita melihat Allah dengan mata hati. Macam tadi. Bukan dengan mata lendai. Kata Sayyidatina Aisyah. Sahabat pun dia khilaf. Ibn Abbas kata tidak. Sayyidatina Aisyah kata lain. Ibn Abbas kata tidak. Melihat dengan matanya, dengan basar. Mata lendai dia panggil. Hanya Nabi seorang je. Sesiapa yang mengata aku tengok Allah semalam, kafir la tu juga. Tu kafir. Sebab hanya Nabi seorang. Tak boleh gurau benda tu. Semalam pergi masjid, rumah Allah. Buat apa? Jumpa Allah. Nampak Allah. Gurau benda tu jangan. Kafir terus. Sebab hanya seorang je boleh melihat Allah ketika di atas dunia. Nabi SAW. Itu pun khilaf ulama. Ada ulama tak boleh juga. Tunggu di syurga baru boleh. Syurga jangan tolak. Tengok di syurga. Siapa tolak? Mu'tazilah. Mu'tazilah tu apa benda? Kena ngajilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah baru tahu Mu'tazilah tu apa benda. Jadi Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah dia menakwil ayat. Mu'tazilah kerja takwil aja. Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, dia ada yang takwil, ada yang tak takwil. Ayat mutasyabihat dia takwil. Kalau dah kata Allah tu ada tangan, tak kata nak takwil lagi. Walaupun ayat Quran ada kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bukan bermakna Allah ada tangan. Tak, nak kita dalam kepala macam mana tangan Allah lah. Tak, dia akan macam-macam ada. Ulama salafus soleh dulu, yadun, aku beriman dengan yadun. Bukan beriman dengan tangan. Yadun. Dia kata Allah sendiri katakan dia ada tangan.
Tak, Allah kata yadullah fawqa aydihim, yadun. Tangan tu bahasa Melayu. Jak bila Quran bahasa Melayu? Habis yadun tu tangan lah. Mu kata yadun tangan. Yadun. Habis tu ulama salaf dulu tak ada apa-apa, relax. Tak ada apa. Aku beriman dengan ayat Quran dan itu bukan tangan. Tanzih, bersihkan Allah, itu bukan tangan. Habis tu apa? Serah ke Allah. Kita tak boleh. Dah Allah sendiri kata yadun, tapi bukan tangan. Habis tu apa benda lah macam-macam. Maka ulama takwil kepada kuasa dan sebagainya kan. Korang semua ni dalam tangan aku. Dan tu lah, tu masuk tangan. Seorang ni bagi, mana tak ada apa aku dalam ni. Mu ni bodoh sungguh lah. Tu kiasan. Sama lah juga. Jadi bila macam ditakwil, tapi Mu'tazilah kerja dia takwil aja. Mutasyabihat, tak mutasyabihat dia kerja takwil. Mu'tazilah pun takwil, Ahli Sunnah pun takwil, tapi sebahagian aja. Yang ayat-ayat mutasyabihat. Dia tak, bila kata wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah penghuni syurga berseri-seri kepada Tuhannya ia melihat, maka Mu'tazilah menakwil kepada nikmat Tuhannya ia melihat. Kenapa pula nak kena takwil nikmat Tuhan? Sedangkan ianya tak perlu takwil, sebab dia bukan ayat mutasyabihat. Tapi tujuan Mu'tazilah tu baik. Tujuannya dia nak menyelamatkan akidah kononnya lah. Bahawasanya Allah tidak berjihah, tidak berarah, tidak bertempat. Tiba-tiba ayat tu mengatakan Allah melihat Allah. Bila melihat mesti duduk kat depan. Itu disilap kat situ. Maka untuk menyelamatkan, nak mengatakan Allah itu tidak bertempat, tidak berjihah, tidak berarah, tidak atas, tidak bawah, tidak kiri, tidak kanan, maka ayat itu perlu ditakwil. Sebab kalau melihat mesti duduk depan. Oh, silap. Tak semestinya kalau melihat tu duduk depan. Yang Sayyidina Umar tu tengah-tengah kuliah macam ni, tengah khutbah. Tepi. Sana ada musuh. Kita apa hal Sayyidina Umar? Tengah khutbah macam mana? Tepi. Pergi kau tepi laut ni, tepi. Menjerit. Kat sana ada musuh tu, ada musuh. Apa hal ni? Apa hal dia ni? Selang gitu, balik yang berperang adalah Sayyidina Umar hantar beberapa tempat untuk perang. Balik. Menang. Islam menang. Macam dia menang? Kami dengan satu suara. Sayyidina Umar kata tepi. Berapa jauh dah? Sayyidina Umar nampak. Tapi ada kat depan dia. Mana ada kat depan dia? Itu antara contoh lah. Jadi kalau kita boleh nampak, bukan semestinya berarah. Bukan semestinya dia ada kat depan. Itu adat. Lepas tu kena mengaji balik. Sifat 20 ni. Hukum adat, hukum akal. Hukum syarak. Ada 3. Hukum adat lain. Nabi Isra' dan Mi'raj ni, kita bahas Mi'raj ni. Nabi Mi'raj, masuk akal tak? Kalau tak lalu pengajian sifat 20, tak boleh nak jawab ni. Nabi Isra' Mi'raj, kelajuan yang tinggi naik burak, satu langkah sejauh mata memandang. Okeylah, kita kata jet sekarang pun. Alright, tak apa. Masuk akal, katalah dia kata gitu. Daripada Masjidil Aqsa naik sampai ke langit ke-7, satu langit 500 tahun perjalanan, kena lalu ada laut ke atas, ada bahar, ada laut dekat atas langit. Lalu masuk ke laut, ada asap apa sampai dengan kelajuan yang tinggi, tak pakai pun sut angkasawan. Macam dia nak bernafas. Kelajuan yang tinggi. Kalau kelajuan yang tinggi tu, kalau betul kita pergi, hancur, jatuh, luruh daging. Tapi Nabi relax aja naik. Dalam masa satu malam kan? Asra, subhanallazi asra bi'amdihi lailan. Ulama kata lailan tu bukan satu malam. Bukan. Lailan tu sebahagian, sedikit daripada malam. Berapa lama Nabi Isra' dan Mi'raj ni? Sebenarnya Nabi duduk, ada beberapa riwayat kata kat Ummu Hani, ada kata dekat baring dekat Hijr Ismail, tak salah kat Mekah tu, kat Kaabah tu, Nabi baring kat situ. Jibril panggil, bawa Isra' Mi'raj. Bila Nabi baring dengan 2 orang lagi, pakciknya, Nabi baring. Bila baring, mesti panas kan? Badan kita panas, mesti panas. Nabi pergi Isra' Mi'raj, turun balik, pergi balik, pegang, panas lagi. Maknanya berapa minit? 5 minit je. Macam tu lah mudah kata. Isra' Mi'raj Nabi 5 minit je. Itu saya letak 5 minit. Saya nak beritahu, panas, ada panas lagi badan tu. Panas badan. Jadi berapa lama boleh
Tahan panas tu. Berapa minit je. Itu Nabi Isra' Mi'raj. Okey, saya nak tanya. Masuk akal tak? Adakah Isra' dan Mi'raj masuk akal? Masuk akal. Kenapa pula? Itu kena ngaji hukum akal. Masuk akal. Dia menyalahi adat. Tapi harus pada akal. Menyalahi adat. Maksudnya adatnya memang mustahil. Mustahil apa? Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj telah berlaku perkara yang mustahil. Salah ke? Tak salah lagi. Mustahil apa? Mustahil akal. Perkara yang tak masuk akal telah berlaku. Nabi dapat naik. Masuk akal. Kenapa pula tak masuk akal? Mustahil adat. Adatnya tak boleh gitu. Tapi akal kita yang sejahtera boleh terima aja. Masuk akal. Peristiwa Isra' dan Mi'raj harus pada akal. Tapi mustahil pada adat. Sebab tu ianya mukjizat. Ingat dulu kecil-kecil kita belajar. Apa takrif mukjizat? Perkara yang mencari adat. Asalnya adat begitu cari. Hancur lebur adat. Makan, kenyang. Makan 2 pinggan kenyang. Makan 2 pinggan kenyang. Makan 2 pinggan kenyang. Makan 2 pinggan kenyang. Maka adatnya makan 2 pinggan kenyang. 2 pinggan. Boleh tak makan 10 pinggan tak kenyang-kenyang? Boleh lah. Tapi menyalahi adat. Mustahil adat. Tapi harus je pada akal. Boleh tak? Tak makan langsung kenyang? Boleh lah. Tapi menyalahi adat. Tak makan lapar. Itu mustahil adat. Adatnya mustahil. Tapi ikut akal yang sejahtera boleh aja. Buktinya zaman Dajjal nanti kita makan apa? Jom sarapan je. Sarapan. Mari. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Subhanallah. Tu je makan kita nanti. La ilaha illallah. Tu je kita punya breakfast. Alhamdulillah. Tu je kita punya lunch. Kalau nak pergi jumpa Dajjal lah, dia bawa beberapa gunung roti. Pergi ikut belakang dia jadi pengikut Dajjal. Kita masa tu kalau ada, kita lagi masuk dalam gua lah, lagi. Jangan lawan Dajjal. Itu bukan lawan kita. Tunggu Nabi Isa turun. Tapi kita dituntut atau disuruh untuk doa ataupun tak nak hidup zaman Dajjal. Sebab kita tak mampu nak menangani Dajjal yang bawa syurga tangan kiri, neraka tangan kanan. Tak mampu. Kita nak lawan dia. Tak mampu. Nak ikat anak bini. Anak bini semua pakai ikut di belakang. Berapa ikut dia? Kena ikat. Nabi kata, ikat anak bini kamu di rumah. Payah kita. Baru dengan bola sebiji pun dapat kumpul 30-40 ribu orang. Dengan bola sebiji. Sepak. Oh, gol. Orang tak dapat duit. Dia habis duit. Baru pelik-pelik lah sekarang ni. Ya Allah, jagalah anak bini. Normalisasi. Kita dulu kalau berlaku perzinaan apa, kahwinkan cepat-cepat, malu. Sebab malu kan. Sebab tu kata ada kahwin. Sebab malu perkara. Tak nak, kalau boleh tak nak bagi orang tahu. Sekarang zina. Berapa orang? 20. Selfie. Tahu tak cerita apa? Tak tahu tak apa lah. Jangan tahu lah. Tak payah ambil tahu lah. Saya pun tertahu je. Bukan ambil tahu sangat pun. Dah jadi normalisasi. Kau kerja apa? Aku biasalah gigolo. Biasa. Jom selfie kejap. Tu yang berlaku. Tengok siapa tu. Allah, saya tengok. Tak tahulah. Perlulah kita jagalah anak ini. Jagalah. Tak sampai zaman Dajjal lagi. Tak sampai zaman Dajjal lagi dah berlaku normalisasi macam ni. Tahulah. Risau lah. Stop lah dulu. Berhenti lah dulu. Tak boleh. Panah. Nanti kan jadi nilai tak? Panah. Nak sebab apa panas? Sebab kita tak boleh buat apa-apa. Kita nak buat apa? Cakap saja tak guna. Kita kena pergi. Nak pergi. Pergi yang cari. Pergilah dakwah. Kita boleh sekadar yang kita buat je lah. Kita nak buat apa ni? Mesti kita ada tanggungjawab dengan masyarakat. Sekarang kita nak buat apa? Sekadar kutuk kat Facebook. Belasah, betul? Apa? Macam tu je. Apa tindakan kita? Masalahnya tak boleh buat apa. Dia tak boleh buat apa tu yang panas hati tu. Tak boleh buat apa. Kita tak guna cakap buat apa. Cuma itulah, jaga anak isi kita tu dulu. Itu lah dulu. Tak usah sibuk lah anak orang lain tu. Jaga anak kita sendiri. Supaya janganlah takat gambar selfie dengan orang bukan-bukan. Dan sebab dinamakan malam Al-Qadar kerana besar kadarnya. Sebab tu malam Al-Qadar besar kadarnya. Kita berhenti kat situ. Wallahu alam.
Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Ila alladhina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.